Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah para jemaah sekalian, pada pagi ini kita teruskan 5 Disember 2020, kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Yunus, surah yang ke-10, juzuk yang ke-11, sambungan kita ayat yang ke-75. Ayat 75 sehingga kepada beberapa ayat yang kita akan masuk, iaitulah tentang sira' baina Musa wa Fir'aun wa qaumihim, pertembungan di antara Nabi Allah Musa dengan Fir'aun dan kaum mereka. Apakah yang dapat kita belajari, tadabbur dalam ayat-ayat Allah ini? Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada perbincangan ringkas insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. Itu beberapa ayat tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salam telah diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Fir'aun dan kuncu-kuncunya di bumi Mesir. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita ada 5 episod cerita Nabi Musa. Cara ringkasnya, hadza huwa uslubul Quran. Uslub Quran dia tidak detail macam cerita buku cerita, tetapi dia cerita kepada kita peristiwa yang berlaku. Kalau kita kumpul-kumpul semua daripada peristiwa-peristiwa ini dalam Al-Quran keseluruhannya, maka lengkaplah kisah Nabi Musa AS itu. Jadi untuk kali ini Allah Ta'ala sebut summa ba'athna min ba'dihim Musa. Kemudian kami utuskan sesudah Rasul-Rasul itu. Mana kan dalam kita dah bincang dalam sirian lepas, selepas Nabi Nuh AS ayat 74, thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim. Kemudian kami utuskan sesudah Nabi Nuh beberapa orang rasul kepada kaum masing-masing, kan? Maka itu secara ijmali kami utuskan rasul. Dalam perbincangan lepas kita dah ulang kaji fardu ain, bilangan rasul berapa? 313. Ada riwayat kata 315. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala detailkan secara ringkasnya satu persatu Rasul yang nak disebut dalam kisah dalam surah ini. Maka dibawa kepada kita Nabi Musa AS. Thumma ba'asna ay thumma arsalna. Ba'asna makna kami utuskan. Selepas daripada para Nabi Al-Anbiya yang diutuskan selepas Nabi Nuh,
iaitulah Nabi Musa, dan sudah tentu ada adik-beradik dia Harun kepada Fir'aun dan kaumnya biayatina, dengan ayat-ayat kami. Musa dan Harun kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat kami. Apa dia ayat kami itu? Biayatina, iaitu keterangan-keterangan dan juga mukjizat-mukjizat yang nyata. Mana keterangannya daripada kitab Taurah, mukjizatnya tangan Nabi Musa bercahaya, tongkat dia magic kita katakan, boleh jadi ular, dan banyak lagi kerja Nabi Musa kata suka aku ni. Lalu mereka fastakbaru. Ini punca. Para jemaah sekalian, tanda punca besar kerusakan manusia atas muka bumi ini, fastakbaru, apabila mereka sombong, takabur, enggan menerimanya. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka adalah kaum yang biasa melakukan dosa, perkara-perkara yang tidak baik. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini menceritakan kepada kita sebab-sebab kerusakan manusia, iaitu al-istikbaram fil ardi, sombong, angkuh, takabur, tak mahu terima kebenaran. Pada itulah orang tanya dia, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Dalam definisi yang telah dibuat oleh Nabi SAW tentang makna sombong, apa makna sombong? Al-kibru batarul haqq, menolak yang benar dan menghina orang. Itu Fir'aun dengan geng-geng dia. Siapalah Musa? Anak pungut. Aku jumpa dalam air, kalau selam penyek-penyek hidup apa mati. Sekarang ni dah dakwa jadi Nabi. Kita pun kadang-kadang macam tu juga para jemaah sekalian, perlu kita muhasabah. Bila kita cerita kepada orang ni gini-gini hadis Nabi SAW, celik mata dia, aku makan garam dulu daripada engkau. Kita bukan soal kebenaran tu, bukan duduk di garam, bukan duduk di gula, bukan duduk di kicap. Kebenaran itu duduk di ayat, dalam keterangan-keterangan yang nyata yang telah dibawa hujah-hujah dan dalil-dalil. Baik. Apa jadi? Kita tengok. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا. Oleh sebab itu, tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mari dah, ayat-ayat sudah jelas. قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. Habis cerita. Kata orang akak cok, mati stem. Fir'aun berkatalah mereka, sesungguhnya ini ialah sihir yang sangat nyata. Dia, para jemaah sekalian, para pelajar, kita kena ingat Allah SWT ni hikmah dia. Dia akan bawa mari mukjizat mengikut mukjizat Nabi SAW mengikut keadaan kaum dia. Oleh kerana kaum Fir'aun ni duk main sihir, maka Allah hantar mari tongkat Nabi Musa macam sihir. Kita jangan kata sihir, macam sihir. Kalau tongkat Nabi Musa sihir, saharatu Fir'aun tak akan masuk Islam. Sebab dia tahu benda sihir. Sihir, sama-sama bodoh, apa masuk Islam. Tapi bila dia tengok tongkat Nabi Musa luar biasa, luar daripada kebiasaan permainan sihir, dia kata ini bukan sihir. Kata bahasa patah kata jauh hari yang mengenal maknikam kan. Manikam. Maknanya ahli sihir dia tahu Musa bukan sihir. Mengikut dalam tafsir yang kita dah baca dalam siri yang dulu, dalam surah lepas, ada ketua besar sihir 70 orang dibawa bertemu dengan Nabi untuk lawan Nabi Musa, 70. Dalam sebuah tafsir kata dalam seluruh negara Fir'aun, negara Mesir itu ada 15,000 ahli sihir. Maknanya hok kecil-kecil, hok cawangan-cawangan. Kita ambil yang bawah-bawah dia 70. Allahu Akbar. Habislah. Inilah tuduhan-tuduhan jahat yang dibuat oleh kaum-kaum yang terdahulu kepada nabi-nabi mereka. Sahir, majnun, gila. Itu dia, KJL dia dua.
Sama ada dia tuduh gila, kalau rasa tak logik, sihir. Baik. Bila berdepan dengan Nabi Musa AS, Musa pun tanya. Tengok ayat 77. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihus sahirun. Mendengarkan yang demikian, Nabi Musa dengar dia, puak Fir'aun, geng-geng itu tuduh dia sihir. Nabi Musa bertanya, Ataquluna lil haqq, patutkah kamu berkata demikian terhadap sesuatu kebenaran ketika datangnya kepada kamu? Sepatutnya bila kamu tengok benda pelik, mari dialog, cakap betul-betul dengan Nabi Musa. Dengar, mereka ni kalau dengar betul-betul, insya-Allah mereka akan beriman. Tapi sifat istikbaran fil ardi, sombong, angkuh, takabur itu yang menutup mata hati mereka untuk mendengar kebenaran, untuk menerima kebenaran. Ini punca. Nabi Musa berhujah. Patut kamu ni, kebenaran yang aku bawa, kata sihir. Lish. Adakah bawaanku ini sihir? Ajaran aku sihir ke? Nabi Musa condemn. Wala yuflihus sahirun. Sesudah sedangkan ahli-ahli sihir itu sudah tetap tidak akan berjaya. Ahli sihir tidak akan berjaya. Jangan takut. Puak-puak sihir ni puak-puak main gitulah. Dalam dunia pun mereka tak berjaya, di akhirat mati terus. Kan? Azab terus. Maka itu kata-kata Nabi Musa alaihissalam yang Allah SWT gambarkan peristiwa ini dalam Al-Quran peringkat permulaan. Dia panggil episod yang pertama, berdepannya Musa dengan Fir'aun. Tengok ayat 75. Ya? 78. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Ini hujah sebab-sebab penolakan Fir'aun terhadap dakwah Nabi Musa. Tengok ayat 78. Qalu, mereka pula berkata. Tak ni Musa hujah, ni hujah balas. Tulis kata-kata Fir'aun pada peringkat permulaan hujah lawan hujah. Memang kita nak begitu, kan? Bila hujah lawan hujah, sedap kita bawa hujah. Tapi dalam episod yang kedua, bila dia kalah hujah, mereka akan gunakan akta untuk menangkap, membunuh Nabi Musa AS. Begitulah da'bu az-zalimin, perangai tingkah laku penguasa-penguasa yang zalim. Dia akan guna hujah dulu. Bila mereka kalah, dia akan guna akta-akta yang ada untuk menyekat, membunuh dan segala perkara. Dia balas hujah Nabi Musa. Qalu, mereka berkata, Ajitana litalfitana amma wajarna alaihi aba'ana. Musa, engkau datang untuk memesongkan kami dari penyembahan berhala yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Tanda tuan-tuan, hujah yang pertama dia kata kepada Musa, dia panggil hujah taqlidul aba. At-tamassuk bit-taqlid. Mereka berpegang dengan hujah adat istiadat budaya tok nenek kami semua berhala. Macam mana Musa kamu nak kacau kita? Ini rusak Fir'aun, istikbar. Kenapa? Berhujah dengan taklid. Adat istiadat. Kita pun jangan buat lagu ni.
Kan? Jangan. Apalah ustaz ni? Cakap benda ni tak baik. Tok nenek kita lagi dah. Setiap mari musim padi, kita buat majlis jamu hantu lah, apa benda dah. Mari musim sekian, buat jamuan hantu di Kuala Sungai, di majlis-majlis tertentu. Adat taklid kalau tidak bertemu dengan syarak tidak jadi masalah, silakan. Tapi ini adat yang sudah menjadi pemujaan syaitan, yang sudah menjadi membawa kepada syirik pada Allah SWT. Ini bukan adat. Ini sudah menjadi ibadat kepada syaitan. Lah. Sebab yang kedua, tengok ayat. وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ. Sebab yang kedua dia kata apa? Dan Musa, kamu mari ni untuk membolehkan kamu berdua membolot kekayaan bumi Mesir. Allahu Akbar. Dia ingat Nabi Musa ni nak jawatan sebab nak kaya. Kan? Nak kaya, nak jadi penguasa di Mesir, nak jadi orang besar, nak ambil hasil mahsul Mesir. Itu dalam kepala Fir'aun dengan geng-geng dia. Maka kita tahulah, dua sebab ini Fir'aun tolak dakwah Musa. Sebab yang pertama berpegang pada taklid datuk nenek. Sebab yang kedua takut kehilangan kuasa. Konon-kononnya Musa nak rampas kuasa. Jadi kita hari ni kalau kita tengok di sini, tak jauh. Walaupun cerita Fir'aun 1000 tahun dulu, tapi dengan keadaan manusia hari ini, seluruh dunia, inilah dua yang menjadi pertembungan penguasa-penguasa sesama mereka. Kejap rampas kuasa sana. Kejap undi percaya sini. Kejap apa benda yang berlaku. Sebab apa? Masing-masing nak berkuasa di atas muka dunia. Maka kita jauhkanlah daripada godaan-godaan dunia ini. Yang kita nak rebut pahala akhirat. Yang kita nak rebut keredaan Allah Azza wa Jalla. Jangan habiskan masa kita dengan qila wa qala. Sebab itu perbuatan yang sia-sia, yang memuakkan. Kata orang mual masyarakat kalau duk bincang benda-benda yang macam ni. Baik. Maka akhirnya dia buat keputusan. Dua sebab ini. Wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Musa usah cakap banyak. Dan ketahuilah sebenarnya kami tidak akan beriman kepada kamu berdua. Ini kata putus dah. Fir'aun kata, kita tak akan beriman. Tak usah duduk cakap. Memang ni, bahasa jenis, gila kuasa, sihir, macam-macam tuduhan. Mengacau kita punya adat istiadat keluarga kita. Maka ini dikira satu keputusan yang telah dibuat oleh Fir'aun untuk nak menolak dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baik. Kita pergi kepada episod yang kedua, iaitu Allah Ta'ala dalam kalau kita guna bahasa Arab, dia panggil skip. Maknanya daripada pertemuan awal dulu tuduh sihir. Musa kata aku bukan sihir, aku Nabi. Jadi Fir'aun pun panggil semua ahli-ahli sihir dia. Kita berkumpul. Tengok ayat 79. Wa qala Fir'aun tuni bikulli sahirin alim. Dan berkatalah Fir'aun kepada orang-orangnya. Ini dia panggil episod yang kedua dah. Mari dah. Bawalah kepada kamu, kepada aku, segala ahli sihir yang mahir dalam bumi Mesir. Dalam kitab sejarah kata, 70 pakar-pakar sihir. Hak kecil-kecil jangan bawa. Hak tu pengikut je tu. Jadi orang panggil hak je penuh dewan boleh. Kan? Hak je penuh padang boleh. Dia panggil Al-Mubarazah. Mana bertemulah janji dengan Nabi Musa. Fir'aun kata panggil semua ahli sihir. Katanya 70 kepala sihir. Dalam Safwah kata ada 15,000. Kan? Semua habis. Bila dipanggil, marilah buat sihir ni. Tak mari apa projek besar ni. Jangan main-main. Mari dah ahli sihir. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ.
setelah datang ahli-ahli sihir itu. Ahli sihir panjang lah kan cerita kita dengar dulu kan. Bila ahli sihir mari, sebelum masuk jumpa Nabi Musa, dia pergi jumpa Fir'aun dulu. Bos, qalu inna lana al-ajran in kunna nahnul ghalibin. Apa balasan, apa ni anugerah kalau kami menang, apa yang kita dapat? Oh, mari tanya projek dulu. Ini kerja orang dunia ni. Dia tak main sihir pun nak cari fulus ya, nak cari duit je. Baik-baik tanya Fir'aun lalu kan. Fir'aun jawapan yang mantap yang menyegarkan ahli sihir. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Fir'aun kata jangan bimbang lah. Kamu orang rapat Fir'aun. Mu nak apa? Boleh belaka. Nak projek boleh. Nak apa? Minta je. Biar menang dulu. Lepas tu barulah dia mari tanya. Fir'aun tanya dulu. Puak Fir'aun, qalu ya Musa. Qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Mu campak dulu ke kami dulu? Barulah mari ayat 80 kita ni. Itu dalam suratul A'raf yang kita dah bincang dulu. Mari ayat ini Musa pun jawab. Qala lahum Musa alqaw ma antum mulqun. Musa tunjuk berani. Kata orang hero tak gopoh. Orang Kelantan kata hero tak gaduh. Gaduh ni mana tak belorak. Dua-dua tu Kelantan belaka. Tak gaduh dengan tak belorak. Dalam kurungan dia tidak gopoh. Cool kata orang sekarang. Nabi Musa cool. Musa kata alqu ma antum mulqun. Campaklah. Apa yang kamu ada tu silakan. Campaklah kamu dahulu apa yang kamu nak campakkan dari benda-benda yang kamu jadi sihir itu. Tali ke apa benda lah campak. Lepas dia campak, ngongak-ngongak lah ular ni kan. Suka dah lah Fir'aun tengok. Sudah dah lah. Rebah dah Musa kali ni. Hak ni sek ni tapi kecil-kecil je. Kalau tempat kita orang panggil ular lidi ya, ular pucuk ni, budak-budak main belik tengkok ya. Tak ada power. Falamma alqaw. Setelah mereka campakkan benda-benda itu, qala Musa. Bila dia campak semua, seronoklah buat dia tu kan. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr inna Allaha sayubtiluh inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin. Sedap Nabi Musa kata. Setelah mereka campakkan benda-benda itu, Nabi Musa pun berkata. Nabi Musa relax. Apa yang kamu datangkan itu, ngongak-ngongak tu, itulah sihir. Fir'aun, kalau mu nak tahu sihir, tu. Hak geng-geng mu capak tu sihir. Nabi Musa cabar. Sesungguhnya Allah akan mendedahkan kepalsuannya dengan mukjizat yang dikurniakannya kepada aku. Tunggu, sabar, jangan lari. Aku akan tunjuk mukjizat. Ini bukan sihir, ini mukjizat. Benda yang pelik, kuasa besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada aku. Tunggu Fir'aun. Sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan perbuatan orang-orang yang melakukan kerusakan. Maknanya orang-orang yang buat kerusakan atas muka bumi ini tidak akan berjaya. Tidak akan berjaya. Nak kata apa? Tak berjaya. Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan perbuatan orang melakukan kerusakan. Ayat 82. Wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Dan Allah juga sentiasa menetapkan perkara yang benar dengan kalimah-kalimah perintahnya, walaupun yang demikian itu dibenci oleh orang-orang yang melakukan dosa. Tuan-tuan tengok, ini cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Yusuf sama juga. Bila dia duduk di tempat yang boleh berdakwah, mereka akan menggunakan pendekatan dakwah. Kata orang, masuk dulu jarum dakwah tu ke dalam kepala minda.
Dalam perhimpunan tu ramai. Firaun panggil kan. Firaun panggil, mari semua. Mari. Kumpul di padang ni kita lawan. Maknanya waktu tu waktu perhimpunan besar. Dalam bahasa kita hari ni orang panggil publicity free untuk Nabi Musa. Nabi Musa nak pergi dakwah seorang-seorang payah. Sekarang ni Firaun dah kumpul berdepan Musa dengan ahli Saharah, maka Nabi Musa bagi sepatah dua tazkirah dulu. Kita kena ingat, kita para pendakwah kena ambil peluang, ambil ruang. Di mana saja kita berada, dalam majlis apa-apa pun, kalau orang bagi mikrofon kepada kita 5 minit, kata dalam bahasa ustaz di Indonesia dia panggil kultum, kuliah 7 minit, cukup kita sampaikan tazkirah untuk kita masukkan maklumat yang sahih, yang benar itu dalam telinga masyarakat awam pada waktu itu. Musa kata, aku bukan sihir. Sihir tu tali-talimu tu duk ngangak-ngangak tu kan. Tapi ingat, Allah akan batalkan, Allah akan binasakan sihir-sihir kamu tu. Dalam ayat tu Nabi Musa kata, innallaha sayubtiluhu, Allah Taala akan dedahkan kebatilan tali-talimu tu. Ini peluang, alhamdulillah. Maka Nabi Musa pun tak ada apalah. Lepas dia semua ahli sihir dah settle semua. Tengok dalam suratul A'raf. Kalau tuan-tuan nak baca panjang, tengok dalam siri Al-A'raf kita yang lepas. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak. Musa, campur tongkatmu. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Allahu Akbar. Nak tongkat Nabi Musa bangun, serak, tarik semua. Seduk semua tali-tali. Saudaralah. Ahli-ahli ahli sihir kata, bukan sihir ni. Makna sihir lah ni. Bukan sihir macam ni. Sihir dia tak boleh main sama guru, tak boleh makan kawan. Ni bukan. Fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka terserlahlah kebenaran dan terbatallah apa yang mereka lakukan itu. Apa jadi? Ahli Fir'aun pun faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Maka kalahlah Fir'aun dan ahli sihir semua kalah. Ketika itu ahli sihir telah beriman kepada Allah. Masya Allah. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman pada Tuhan Musa dengan Harun. Ini bukan sihir. Kita kata subhanallah. Dalam siri yang surah Al-A'raf, anda dah bincang. Sebab kita bila kita tengok bagaimana Allah SWT kalau dah campak dalam hati hamba dia iman, tidak bergoyang. Fir'aun mengamuk. Sudahlah. Fir'aun mengamuk. Mengamuk, dia kata ni kerja Musa ni. Rupanya dia ni toke besar. Toke besar. Toke besar apa? Toke besar yang mengajar ahli-ahli sihir ni. Senyap-senyap rupanya Musa ni. Hidup dalam istana aku tapi jadi ahli sihir senyap-senyap. Maka Fir'aun pun mengamuk. Fir'aun, panjanglah cerita. Anda rasa tuan-tuan boleh tengok dalam suratul A'raf lah. Takut tak habis kita punya cerita yang kita nak baca dalam ayat kita ni. Mana Fir'aun kata Musa ni bos kamu gini-gini. Akhir sekali Fir'aun kata, kalau mu tak berhenti daripada beriman ikut Musa, aku akan potong tangan kanan, kaki kiri, dia panggil silang. Wala usallibannakum, aku akan salib kamu, palang kamu di atas pokok. Tapi apa boleh buat? Iman sudah masuk. Kata orang berjelira dah iman tu dalam jiwa ahli sihir. Ahli sihir kata, faqdi ma anta qadin, membuatlah apa yang kamu nak buat, hai Fir'aun. Kami sudah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Akhir sekali Fir'aun jatuh hukuman, ahli sihir tidak berganjak. Allahu Akbar. Itulah tingginya nilai keimanan kepada Allah. Mereka sanggup mati walaupun mereka beriman beberapa saat, beberapa ketika saja. Hasil daripada jelasnya
hujah yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka kata di para ulama pendakwah mengatakan Fir'aun mula-mula guna hujah, bila kalah hujah guna akta. Kita hari ni pun penguasa-penguasa yang zalim, kalau ada hujah mereka guna hujah, tapi kalau tak ada hujah mereka akan gunakan akta, menggunakan apa-apa sahaja media tipu daya, tangkap sana tangkap sini, kemudian buat tuduhan, buat tuduhan. Begitulah yang dituduhkan kepada pendakwah-pendakwah Islam dengan akta terorisnya, dengan akta macam-macam. Sedangkan mereka ini ada muslihun, orang yang nak buat baik, nak ajak manusia kepada jalan Allah, tapi kita telah dituduh sebagai mufsidun, orang-orang yang melakukan kerusakan. Maka ada yang mati, ada yang merekod dalam penjara. Penjara Guantanamo, jangan lupa tuan-tuan para jemaah sekalian, apa yang mereka tak buat di Guantanamo kepada para pendakwah yang telah dituduh sebagai irhabi ataupun teroris. Demikianlah keadaan, Allahul Musta'an. Demikianlah keadaan Fir'aun dengan ahli sihirnya. Habislah episod yang kedua. Maka kata di para ulama tafsir, dia kata apa? Allah Ta'ala ringkaskan cerita di sini kerana kita nak mengambil ibrah bagaimana Fir'aun kerah kepala berterusan lawan Nabi Musa AS, kan? Semata-mata kerana nak jaga survival dia punya adat istiadat. Yang kedua, konon-kononnya Nabi Musa ni tamak kepada kuasa, gila kuasa, nak rampas kuasa dia untuk menguasai bumi Mesir. Sebab kepala dia dengan dunia, dia pun mikir dunia jugalah dia, tak boleh nak mikir benda lain dah. Baik, kita pergi kepada episod yang ketiga. Apabila selesai Nabi Musa berlawan dengan Fir'aun, maka mari dakwah Nabi Musa berterusan. Alhamdulillah. Ini episod yang ketiga, bermula daripada ayat 83. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. Allahu Akbar. Maka tidaklah ada yang beriman kepada Nabi Musa melainkan sejumlah kecil dari keturunannya. Allahu Akbar. Dalam kitab tafsir kata, hujah Nabi Musa jelas, maklumatnya nyata, kebenarannya terserlah, tetapi yang berani beriman dengan dia adadun qalilun min syababi qaumihi min Bani Israel. Bilangan yang sedikit dari kalangan pemuda-pemuda Bani Israel dalam ketakutan. Kita kena ingatlah, orang-orang yang berani buat perubahan, yang berani buat reformasi dalam beragama ni pun, siapa dia? Orang-orang yang muda-muda, syabab. Sebab mereka boleh berfikir lagi. Orang tua-tua tersumbat kepala dia dengan adat istiadat. Ini adat, ini budaya, ini tok nenek kita. Yang muda-muda ni masih lagi ruang pemikiran dia terbuka, maka mereka lebih cepat beriman, lebih cepat menerima kebenaran. Alhamdulillah. Allah kata apa? Sebilangan kecil dari keturunannya, pemuda-pemuda Bani Israel, itu pun dengan keadaan takut, ala khaufim min fir'aun wa malaihim, dan ketua-ketua kaum mereka akan menyeksakan mereka. Kalau tahu, kena. Kalau tahu mereka ni akan kena tangkap, kena penjara, macam-macam kena. Allahu Akbar. Kerana sesungguhnya an yaftinahum, akan memfitnahkan mereka. Fitnah ni macam-macam lah. Sama ada fitnah dia jatuh hukuman ataupun dia buat tuduhan kau-kau. Wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin. Kerana sesungguhnya sifat Fir'aun itu bermaharaja lela di atas bumi, dan sebenarnya ia dari orang-orang yang melampaui batas. Kerja Fir'aun gitulah perangai dia nya. Apa dia perangai dia? Sombong, takabur.
Jadi kata dia ulama tafsir, munasabah ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang-orang yang mustad'afin daripada zaman dulu pun gitulah keadaan mereka apabila berdepan dengan penguasa-penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim tak ada kata apa. Jadi yang apa ni, yang beriman tu tak ramai. Terdiri daripada mukminu ali Fir'aun. Tapi yang peliknya kan, Allah Ta'ala beri cerita pelik kepada kita, yang beriman tu orang dalam rumah Nabi, rumah Fir'aun sendiri pun ikut juga. Mukminu ali Fir'aun kan ada dalam cerita. Tadi ahli sihir Fir'aun. Kemudian orang-orang yang mukmin beriman di kalangan keluarga Fir'aun. Khadam dia Masyitah, tukang sikat, tukang andang rambut anak Fir'aun, beriman. Yang paling ajaib, yang paling besar sekali, bini dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sepatutnya bini ni support suami. Segala kemewahan dia nak boleh belaka, tapi tiba-tiba Allah Ta'ala campakkan, nak hina Fir'aun, Allah Ta'ala campakkan dalam hati isteri dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita inilah yang kita bimbang para jemaah sekalian. Kita duk berjuang, tiba-tiba anak kita tak ikut berjuang. Itu pun juga satu masalah. Anak kita menentang kita sendiri. Ini juga satu kelemahan yang Allah Ta'ala nak tunjuk pada seorang itu, bahawa kuasa hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Fir'aun ngaku jadi Tuhan, bini dia ikut Tuhan lain. Tengok ayat 84. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Habis, Nabi Musa nak test, nak uji keimanan orang-orang yang telah beriman dari kaum dia. Dan Nabi Musa pula berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, orang-orang yang telah beriman, kalau sungguh kamu beriman kepada Allah, betul dah kamu beriman, makalah kamu berserah kepadanya, makna bertawakallah kepada Allah. Jika betul kamu orang-orang Islam yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah Ta'ala, kita kena ada sifat tawakal. Sebab apa Nabi Musa bagi motivasi awal? Kenapa Nabi Musa bagi motivasi awal kepada kaum dia? Sebab Musa tahu risiko berdepan dengan Fir'aun ni bukan kecil. Daripada Musa kecil lagi, dia telah bunuh. Yuqattiluna abna'ahum. Anak laki-laki telah dipancung, disembelih. Beriman, kita akan jumpa. Saharatu Fir'aun, ahli-ahli sihir, telah dijatuhkan hukuman. Bagaimana keadaan kita? Mana Nabi Musa bagi motivasi awal-awal lagi, perjuangan kita ni perlu kepada tadhiyah, pengorbanan dan juga jihad. Apa jadi? Nabi Musa kata, kalau betul iman kamu, serahlah kepada Allah, tawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pengikut dia pun menjawab, faqalu 'ala Allahi tawakkalna Rabbana la taj'al fitnatan lil qawmil zalimin. Bila Nabi Musa bagi motivasi, lalu kaum dia yang beriman memberi jawapan. Mereka kata, 'Ala Allahi tawakkalna, kepada Allah jualah kami berserah diri, wahai Tuhan kami. Kami berserah diri. Maknanya 'Ala Allahi tawakkalna, kita sudah tawakal kepada Allah Ta'ala. Apa nak jadi, jadilah. Allahu Akbar. Tapi di samping itu mereka berdoa. Ini penting. Kita ni jangan tawakal gitu saja. Kita mesti ada usaha. Di antara usaha yang mampu kita buat, yang tak boleh dihalang oleh mana-mana akta, iaitulah usaha bertawakal, bermunajat, minta dengan Allah Azza wa Jalla segala perlindungan dan pertolongan. Tak ada orang boleh sekat ni. Tapi kalau nak minta bajet, payah. Kan? Allahu Akbar. Saya pun tak tahulah kenapalah netizen kita hari ni sibuk sangat dengan nak keluar duit hak mereka ni pun. Allahu Akbar, berasak berapi dalam grup-grup tu pakat duk bincang dah. Baiklah, itu hak dia, kita tak campur. Tetapi yang kita nak kata,
bahawa kita kena letak diri kita ni tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berdoa supaya Allah Ta'ala selamatkan mereka, permudahkan urusan. Tengok apa doa dia, tanda ni tuan-tuan. Kalau kita rasa takut pada penguasa yang zalim, kalau kita takut diri kita ni terancam dengan godaan-godaan yang ada, maka doa ini menarik untuk kita baca. Tanda tuan-tuan, ayat 85 ini, tak apa ni, ayat doa orang yang beriman di kalangan Nabi Musa, dia kata apa? Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami landasan fitnah kesengsaraan bagi kaum yang zalim. Maknanya janganlah jadikan kami ni mangsa puak-puak zalim tu mampu untuk menyusahkan kami, mampu untuk mengancamkan kami, mampu untuk melakukan suainan kepada kami yang mungkin dengan tekanan yang sangat dahsyat kami tak mampu nak lawan, mungkin kita akan terpelanting terkeluar daripada agama ini. Maknanya kita kena minta, kita nak ikut yang benar ni, kita minta Allah Ta'ala jangan bagikan penguasa yang zalim ini menguasai atas kita sehingga kita terfitnah daripada agama. Tanda tuan-tuan, ini doa yang besar. Kita di zaman musim-musim begini, biarlah kita doa, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Jangan kau jadikan kami ni mangsa fitnah, mangsa pengkhianatan, mangsa apa saja pun kepada orang-orang yang zalim. Jangan. Dan doa yang kedua yang mereka minta dari ayat yang ke-86, wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin, dan selamatkan kami dengan rahmatmu dari angkara kaum yang kafir. Habislah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita kepada kita beberapa perkara. Kenapa tidak beriman kepada Musa illa zurriyatum min qaumihi. Hikmah dianya, yang beriman pada Musa ni sekelompok daripada pemuda-pemuda. Kata di para ulama, dia kata anna zurriyah wasyabab, anak-anak kita yang muda-muda ni lebih menerima kebenaran, lebih terbuka, kata orang, lebih cepat tunduk kepada perkara yang benar, berbeza dengan orang kafir-kafir yang telah terbiasa dengan kekufuran mereka, yang telah terpasak dalam hati mereka, maka mereka ini sukar untuk menerima kebenaran. Jadi kita tak peliklah kadang-kadang kita tengok yang mendokong dakwah-dakwah ni terdiri di kalangan orang-orang muda-muda, yang tua-tua ni jadi murabbi kan. Kemudian Nabi Musa telah mendidik kaum dia yang telah beriman dengan sifat tawakal, al-imanu billahi azza wa jalla, beriman dengan segala sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha berkuasa, yang maha tinggi, yang maha bijaksana, supaya mantap iman kita tidak goyah apabila berdepan dengan sebarang ujian. Sebab kita tahu episod yang seterusnya, iaitulah episod pertemuan Nabi Musa dengan Fir'aun. Maka bukan lagi calang-calang, bukan lagi senang-senang, bukan lagi episod baru ketah kerja, tapi episod sudah bertembung. Allahu Akbar. Maka bila kita nak bertembung dengan benda besar, selain daripada i'timadul qalbi ala Allah, mulut kita sentiasa sentiasa bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbana 'alaika tawakkalna, kan? Tawakkal 'ala Allah tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah kisah Nabi Musa. Insya-Allah kita akan masuk lagi dalam episod yang ke-4 dan yang ke-5 dalam siri yang akan datang. Apa yang akan berlaku kepada Musa berdepan dengan Fir'aun, tunggu insya-Allah dalam siri yang akan datang. Kita akan perbincangan yang seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.